Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Realiti Rakyat di Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan seperti yang kita tahu, Sarawak masih merekodkan 10 kluster aktif COVID-19 dan setakat ini 678 kes positif telah dicatatkan dengan jumlah sembuh adalah 599 kes. Dan kita juga tahu bahawa daerah Kuching telah bertukar dari status merah ke kuning dengan jumlah 39 kes dalam tempoh 14 hari yang lepas, dan ini semua terjadi di saat fasa pemulihan ini yang mana ketika ini ramai mula menarik nafas lega dan mengejar kembali kestabilan dalam perniagaan masing-masing. Dan hari ini di dalam segmen Realiti Rakyat kami akan cuba mengupas bagaimana perniagaan ataupun peniaga-peniaga di sana menghadapi gelombang terbaru COVID-19. Dan iaitu keadaan di sana di mana beberapa perniagaan terpaksa bergelut semula susulan pertambahan kes jangkitan dan juga penguatkuasaan keselamatan di Sarawak dan khususnya di Kuching. Dan dengan itu, Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, apa yang berlaku di Sarawak sedikit sebanyak mengganggu kebangkitan semula ekonomi yang baru nak buka semula. Ia juga dilihat seakan membantutkan semangat tersebut apabila gelombang ketiga jangkitan COVID-19 di Kuching mula berlaku sejak penghujung Julai lepas. Dan kita di sini nak melihat bagaimana keadaan peniaga di sana dalam menghadapi perkara ini, kerana kita tahu di saat zon merah mula diaktifkan, langkah-langkah keselamatan dari pihak berkuasa mula diperketatkan sekaligus ia membataskan pergerakan peniaga malah pelanggan itu sendiri. Dan ini lebih-lebih lagi apabila pergerakan perjalanan antara zon di Sarawak dihadkan bermula 1 Ogos. Dalam masa yang sama, jumlah penerbangan dari Semenanjung ke Sabah dan juga Labuan ke Sarawak akan dikurangkan mulai 1 hingga 14 Ogos. Dan kita nak lihat bagaimana perkara ini memberi kesan kepada peniaga di Sarawak. Dan sudah bersedia adalah pengurus Mira Cake House, Marziah Sapawi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Puan. Puan? Selamat pagi, Assalamualaikum. Puan, saya Puan Marziah. Ya. Puan Marziah, kalau kita nak melihat sekarang ini keadaan di Kuching itu, boleh Puan Marziah gambarkan realiti yang dihadapi oleh peniaga di Kuching sekarang ini apabila gelombang ketiga walaupun telah kembali ke peringkat zon kuning, tetapi dalam masa yang sama juga keadaan berjaga-jaga itu dan juga faktor kebimbangan orang ramai, adakah ia akan membuatkan peniaga terkesan juga disebabkan oleh gelombang baru ini? Ya, sudah kita maklumkan beberapa bulan yang lepas ekonomi kepada peniaga-peniaga kecil maupun besar memang merundum jatuhlah. Tapi alhamdulillah selepas PKP itu buka, ekonomi kita naik semula. Tapi apa boleh buat, dalam penghujung Julai itu kita ada kes baru. Untuk peniaga di Sarawak memang bimbang, sangat bimbang. Lagipun kami masa untuk beroperasi terhad untuk kami membuka premis kami. Itulah yang menyekatkan menyekat rezeki untuk kami berniaga. Begitu juga untuk kami yang bekerja terpaksa mengurangkan gaji pekerja-pekerja lain. Puan Marziah, kita tahu Puan Marziah ni merupakan seorang pengusaha kek lapis Sarawak. Ya. Selain juga turut membuat perniagaan kuih tradisi, juga ada buka kafe. Dan kalau boleh Puan Marziah jelaskan bagaimana keadaan perniagaan Puan ketika ini apabila gelombang terbaru ni jadi, dan apa mungkin yang kesan yang Puan Marziah rasakan ketika ini? Masya Allah, kesannya memang amat membimbangkanlah, sebab terlalu jauhlah pendapatan kami daripada hari biasa ke waktu ni. Semakin-makin ni gelombang kedua ni memang menakutkan rakyat Sarawak. Untuk keluar, untuk minum pagi, untuk makan tengah hari memang kurang, jauh daripada yang kami dapat sebelum ni. Ya, dan kalau kita nak tahu, adakah kafe Puan ketika ini masih beroperasi atau ketika ini kena tutup sementara?
Kami tetap beroperasi, tapi kami mengikut SOP PKP lah. Lepas tu kami mengurangkan masa, iaitu tutup dalam pukul 10 malam. Puan Maziah, saya juga nak bertanyakan Puan Maziah, selain daripada selepas kita melalui perintah kawalan pergerakan yang mana kedai-kedai tidak dibenarkan dibuka semula dan sebagainya, dan saya pasti Puan Maziah ada memikirkan bagaimana untuk menjual kek-kek Sarawak kepada orang ramai dan pelbagai kaedah seperti dalam talian, online dan sebagainya. Ada tak selepas ketika mana kita menghadapi gelombang Kuching menghadapi gelombang baru COVID-19 ini, Puan Maziah sekarang ini lebih senang ataupun lebih lenient dan juga lebih terbuka dan juga orang kata macam lebih cepat beralih kepada penjualan dalam talian itu berbanding kedai fizikal. Ya, kedai fizikal masih lagi dibenarkan dibuka semula, tapi dalam masa yang sama juga Puan Maziah sekarang ini lebih cepat dan juga lebih tahu kerana ilmunya telah ada apabila PKP dilaksanakan pada bulan Mac lepas. Macam mana Puan Maziah? Ya, saya. Sebagai pengurus Mira Cake House, memang saya telah merancang sekiranya macam ni lah berterusan macam ni pendapatan kita seharian. Saya sudah merancang saya akan berjual melalui online. Kerana waktu ni lebih kepada online. Kita boleh hantar kek dekat hotel ataupun dekat rumah orang yang melalui online lah. Orang call, kita hantar. Macam tu sajalah. Dan kalau kita nak lihat daripada segi sambutan itu, bagaimana Puan Maziah? Adakah sambutan ketika PKP, lepas tu gelombang kedua, ketiga, adakah ada perbezaan? Boleh Puan Maziah perincikan? Oh, memang jauh lah perbezaannya. Terutama sekali kek lah. Kek memang jauh perbezaan. Sebab kek ni kalau kan merentas desa ataupun negeri, sekarang dihadkan. Jadi tumpuan kami kepada pelancong dari Semenanjung memang berkurangan. Kami terpaksa mempromosikan hari-hari, mempromosikan kek kami melalui online. Puan Maziah, kalau boleh Puan Maziah ceritakan sedikit, Ya. Semasa tempoh PKPP itu mula dibuka semula, berapa lama Puan Maziah boleh mulakan operasi kedai Puan Maziah, dan apabila gelombang ketiga ini berlaku, berapa lama pula operasi yang terpaksa Puan Maziah tutup dan sebagainya? Actually kami tidak tutup, kami tetap beroperasi, tapi kami terpaksa mengurangkan masa kedai kami beroperasi. Itu saja. Kerana kurang juga pelanggan yang datang. Masa PKPP, apabila perniagaan dah mula dibuka, adakah jumlah pelanggan bertambah, dan apabila gelombang ini terjadi semula, adakah jumlah pelanggan itu berkurangan, dan ada tak Puan Maziah bertemu dengan pelanggan dan sebagainya, bercakap dengan orang ramai, sama adakah pelanggan itu berkurang kerana mereka bimbang untuk datang ke kedai sekiranya berlaku penularan itu lagi? Macam mana? Ya, waktu PKP itu dibuka, alhamdulillah pelanggan kami tetap pergi di sini. Tapi setelah ada lagi kluster baru, semua pelanggan kami takut untuk pergi ke kedai, keluar makan. Puan Maziah, kalau tak salah saya, Mira Cake House ni dia sebelah orang kata waterfront di Sarawak, sebelah di hadapan sungai itu kan? Ya. Ya. Bagaimana Kami ada 5 cawangan dekat Kuching ni. Pada pandangan Puan Maziah sendiri, bagaimana dengan kehadiran pelancong-pelancong di kawasan sekitar kedai Puan Maziah itu? Adakah berkurangan ataupun bertambah, macam mana? Oh, memang berkurangan lah. Kalau ikut pelancong memang 80% memang berkurangan. Sebab merentas, kita kan sudah terhad untuk merentas negeri. Kami sebab pelanggan kami untuk hari biasa ni 70% datang dari pelancong.
Tadi Dan, Puan Maziah ada menyebut mengenai pengurangan gaji pekerja tu kan. Jadi berapa peratus gaji pekerja terpaksa Puan Maziah kurangkan, dan apabila pengurangan itu berlaku, bagaimana kesannya kepada pekerja-pekerja Puan Maziah? Ada tak Puan Maziah macam memberi penerangan bahawa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri juga ada membuat beberapa program untuk membantu pekerja itu sendiri. So bagaimana kesannya kepada pekerja Puan Maziah itu sendiri, berapa peratus pengurangan gaji dan penerimaan program-program kerajaan? Ya, setelah berbincang dengan pihak manajemen, kami tidak akan memberhentikan pekerja kami, tapi di sebaliknya kami mengurangkan hari bekerja supaya dapat menjimatkan kos untuk bayar gaji. Tapi alhamdulillah kami bekerja di bawah Mira Cake House. Kami diberi bantuan oleh bos kami dari segi keuangan, bahan-bahan dapur, lepas tu bantuan kerajaan lah. Walaupun tidak mencukupi, tapi alhamdulillah dapat survive. Okey, sebenarnya banyak lagi, Gigi. Ya. Yang pentingnya bos kami, ya, yang pentingnya bos kami ni tak membiarkan pekerjanya. Itulah kami bertahan. Itulah yang sebaik-baiknya. Itu satu perkara positif yang kita dapat dari Puan Maziah, dan kita akan bersama dengan Puan Maziah lagi. Puan Maziah stay di situ. Kita akan kembali selepas ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Anda masih menonton Realiti Rakyat bersama saya Hafiz Zaman dan juga rakan tugas Gigi Ahmad, yang mana kami bawakan kepada anda keadaan realiti di Kuching, Sarawak yang terpaksa didepani oleh ataupun dihadapi cabarannya oleh peniaga-peniaga di sana yang selepas gelombang ketiga COVID-19 melanda di situ, terutama sekali di Kuching itu, yang mana banyak kenangan sebenarnya saya di sana. Tapi kita nak bincang mengenai peniaga di sana, apakah keadaan mereka selepas mana baru bangkit semula daripada kejatuhan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang terpaksa dikuatkuasakan untuk mengekang COVID-19, tapi kini berdepan pula gelombang yang ketiga membuatkan mereka terpaksa mematuhi segala SOP perintah yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan juga dalam masa yang sama hadkan operasi perniagaan mereka, sedikit sebanyak membantutkan rancangan mereka untuk kembali menstabilkan perniagaan mereka, aliran tunai dan sebagainya. Ya, sejak daripada 8.30 pagi tadi kita telah bersama dengan pengurus Mira Cake House, Puan Marziah Sabawi, yang merupakan seorang pengusaha kek lapis Sarawak yang sangat terkenal di Kuching. Dan Puan Marziah, kita nak sambung semula perbincangan kita. Bagaimana dengan insentif kerajaan, bantuan yang diberikan kerajaan? Apa mungkin bantuan-bantuan yang telah digunakan oleh perniagaan Mira Cake House ini setakat ini? Alhamdulillah atas bantuan yang kerajaan kita bagi, tapi memanglah tidak mencukupi, memang tidak dapat menampung. Tapi kami tetap bersyukurlah dengan bantuan kerajaan untuk rakyat Sarawak dan untuk penjajah Sarawak seperti kami ini. Ya, Puan Marziah ada.
kita akan berusaha lah, Tia. Ya. Ya. Puan Maziah ada mengatakan bahawa 70 hingga 80% perniagaan itu hasilnya datang daripada pelancong kan. Jadi sekarang ni bila had penerbangan itu juga telah dihadkan dan sepatutnya fasa pemulihan inilah kita harapkan pelancong tempatan untuk datang dan menaikkan balik perniagaan kita. Tapi apa mungkin tindakan yang diambil oleh Mira Cake House ketika ini bila pelancong tak datang, dan apa yang Mira Cake House ambil untuk membuatkan pelancong-pelancong ni boleh juga dapat kek daripada Mira Cake House? Inilah keistimewaan Mira Cake House. Walaupun di Kuching ni amat berkurangan, tapi kita banyak cawangan dekat Semenanjung. Kami waktu ni kami memang mengharap pendapatan dari Semenanjung Malaysia lah, sebab kedai sana memang alhamdulillah. Puan, kalau kita nak melihat kepada apabila sesuatu gelombang itu berlaku, malah apabila kita melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana apabila kita buka tu, sebenarnya pelanggan-pelanggan ataupun orang ramai ni mereka masih lagi berasa takut, berasa bimbang untuk berkunjung ke mana-mana tempat sekalipun, dan ini sikit sebanyak menjejaskan perniagaan. Dan saya pasti perkara yang sama juga berlaku kepada Mira Cake House. Jadi bagaimana strategi yang mungkin boleh difikirkan oleh Mira Cake House bagi memastikan dan juga memulihkan keyakinan pelanggan untuk datang ke kedai kek, bukan saja kepada kedai kek Mira Cake House tapi juga kepada kedai-kedai yang lain di sekitar Kuching itu, bagaimana untuk memulihkan kembali keyakinan mereka. Dan untuk memulihkan juga kita perlu melihat kepada SOP yang dikuatkuasakan supaya semua premis perniagaan sekarang ini mematuhinya, mengamalkan penjarakan sosial dalam kedai, amalan pelitup muka sepenuhnya di premis-premis yang terdapat kesesakan berlaku, dan juga peletakan suhu badan, mengambil suhu badan. Jadi untuk memulihkan keyakinan pelanggan itu bukan sesuatu perkara yang begitu mudah, tapi ia juga perlu diuar-uarkan kepada orang ramai supaya premis ini adalah yakin selamat, bebas daripada COVID-19. Bagaimana Puan rasa ia boleh dilakukan, Puan? Ya, selaku pengurus Mira Cake House, saya kena setiap hari mewawarkan bahawa pelanggan yang datang ke premis kami akan melalui proses SOP PKP itu, mengecekkan suhu, meninggalkan nombor telefon, nama. Hari-hari saya buat, letak dalam online, letak dalam Mira Cake House punya FB, supaya dibaca oleh semua pelanggan lah yang akan datang ke sini, insya-Allah. Puan, kami sudah menyediakan segala-gala hand sanitizer. Ya. Puan Maziah, dalam masa yang sama juga kita melihat kepada perkembangan yang boleh kita katakan ambil iktibar jugalah kan, apa yang berlaku kepada sebuah kedai makan di Kedah yang mana telah mewujudkan satu kluster yang membuatkan sekarang ini terdapat beberapa tempat di sekitar Padang Terap dan juga Kebun Basu terpaksa dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, yang mana kalau kata diperketatkan tu semua perkara, semua struktur ekonomi di sana itu tidak dapat diteruskan kerana terpaksa ditutup dan sebagainya. Jadi mungkin kita tidak mahu perkara yang sama juga berlaku di Kuching, Sarawak, yang mana sekarang ini pada paras kuning telah pun turun sedikit, tapi dalam masa yang sama keadaan berjaga-jaga itu perlu untuk kita memastikan bahawa tiada berlaku seperti mana di Kedah itu. Jadi pada pandangan Puan, adakah melalui aplikasi MySejahtera yang diwajibkan oleh kerajaan semalam untuk mewartakan kepada semua premis-premis perniagaan wajib ada MySejahtera itu supaya pelanggan ada rekodkan nama mereka, kehadiran mereka, nombor telefon mereka, tarikh bila mereka datang dan juga waktu bila mereka hadir ke kedai itu. Adakah ini perkara-perkara yang perlu bagaimana peniaga di Kuching melihat kepada perkara ini? Adakah ia membantu dan juga bagi memastikan bahawa penularan itu tidak berlaku? Ya,
Memang seharusnya, memang wajib kita kena, memang itulah yang harus kita ikut. Semestinya setiap premis, bukan saja kedai makan, semua premis yang buka waktu ni memang perlu, harus dan wajib mengikut SOP PKP ini. Kena tinggal nombor telefon, kena cek suhu, kena tinggal nama, kena yang betul, nombor telefon betul, nama betul, untuk memudahkan pihak KKM menjejak sesiapa yang membawa wabak tu. Ya, Itulah Puan, yang saya itulah okey. Ya, Puan, kita tahu Mira Cake House ni punya banyak cawangan, 5 cawangan saja di Sarawak, dan lagi banyak beberapa cawangan di Semenanjung. Dan boleh tak Puan perincikan mungkin berapa peratus pendapatan yang terjejas ketika ini? Oh, kalau dikira kita dari awal PKP itu, kami memang mengesahkan bahawa kami pendapatan kami berkurang sehingga 80%. Puan, dalam masa yang sama juga sekarang ni tadi Puan ada cakapkan bahawa bantuan-bantuan yang diberikan kerajaan itu Mira Cake House ada menerimanya, tapi Puan ada menyatakan bahawa walaupun tidak mencukupi. Jadi mungkin Puan boleh perincikan sedikit dari segi yang macam mana yang tidak mencukupi itu. Mungkin kami di Astro Awani secara realiti melalui program ini boleh bawakan mengangkat suara Puan kepada pihak kerajaan dan juga pihak berwajib dari segi mana yang tidak mencukupi itu supaya program-program yang diberikan oleh kerajaan boleh diperbaiki lagi. Tidak mencukupi dari segi bahan-bahan. Kita kan membeli bahan-bahan mentah seperti telur, gula, bermodalkan barang tu. Lepas tu kan bahan tu tidak tahan. Jadi kami tidak dapat produce kek dengan begitu banyak sebab waktu ini kan tidak banyak pelanggan. Apa yang kita beli, apa yang kita modalkan habis. Macam telur kan boleh busuk, macam itulah. Ya, kalau kita lihat juga dalam masa yang sama itu bantuan, dan juga kita juga telah sentuh mengenai keselamatan pelanggan yang mana sangat dititik beratkan oleh Mira Cake House. Bagaimana dengan keselamatan pekerja di Mira Cake House? Apa yang dititik beratkan oleh Puan Maziah kepada mereka, kerana keyakinan pelanggan itu penting. Dalam masa yang sama peniaga ataupun pekerja perlu menitik beratkan kebersihan dan juga keselamatan demi pelanggan ini. Ya, selaku penyelia di sini, sebelum kedai ini buka, saya memang mempertikaikan kebersihan pekerja, keselamatan mereka, kebersihan mereka, kesihatan mereka, baru kami buka kedai. Baru kami menerima pelanggan lain. Puan Maziah, kita pun sebenarnya taklah banyak masa yang ada, tapi sebenarnya saya nak juga tanyakan pendapat Puan Maziah sendiri sekarang ini ketika mana Kuching telah menghadapi gelombang ketiga walaupun telah turun ke zon kuning dan sebagainya, tapi kita nak melihat kepada nasihat dan juga kerjasama antara peniaga-peniaga itu sendiri. Mungkin Puan Maziah ada nasihat, ada cadangan kepada peniaga-peniaga yang lain, rakan-rakan peniaga yang lain supaya untuk memastikan bahawa SOP itu dipatuhi, mengembalikan semula keyakinan pembeli-pembeli ataupun rakyat Kuching untuk kembali berbelanja dan sebagainya, tidak bimbang keluar daripada rumah untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sebagainya. Apa agaknya nasihat dan juga cadangan yang boleh Puan Maziah fikirkan, yang boleh Puan Maziah cadangkan kepada rakan-rakan peniaga yang lain supaya dalam masa menghadapi gelombang ketiga perlu berhati-hati, tetapi juga perniagaan itu perlu distabilkan semula? Ya, saya kalau ikutlah saya punya pandangan dan pengalaman untuk
untuk menjaga diri kita kena dari rumah. Saya juga pelanggan. Saya juga pekerja. Kita kena jaga diri kita dari pintu rumah kita. Baru benda ni kita dapat memutuskan rantaian COVID ni. Semua bukan setakat premis kedai saja. Personal orang pelanggan tu. Kalau kita amalkan disiplin kebersihan ni dari rumah, insya-Allah dekat luar ni pun kita akan terhindar daripada jangkitan tu. Okey. Satu nasihat yang sangat baik dan kita ucapkan terima kasih kepada Puan Marziah merupakan pengurus Mira Cake House kerana sudi berkongsi keadaan di Kuching, Sarawak, bagaimana terjejasnya perniagaan Mira Cake House yang sangat terkenal di sana ketika gelombang terbaru berlaku di Sarawak ketika ini, dan kita harapkan Mira Cake House dan juga peniaga-peniaga di Kuching, Sarawak khususnya tabah menghadapinya, dan kita mahukan agar rantaian COVID-19 ini segera berakhir dan dapat mengembalikan semula semangat dan juga menstabilkan perniagaan-perniagaan mereka di sana. Dan saya kira itu sahaja perkongsian kita di Realiti Rakyat. Saya Jijak Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Sekiranya terdapat sebarang aduan, sebarang laporan, tolong berikan kepada kami. Ini adalah platform untuk anda suarakan segala perkara yang berlaku, cerita-cerita yang anda hadapi setiap hari ketika mana krisis COVID-19 ini masih melanda kita. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.